Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat berkesempatan untuk bertemu dalam episod kali ini. Sekali lagi kita bersiaran di dalam channel The Ibnu Rijal, yang mana pada kali ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, nak ajak tuan-tuan kita berbincang, kita berbual, kita berbicara mengenai satu topik yang sangat dekat di hati masyarakat hari ini, dalam kalangan penggemar kuliah dan sebagainya, iaitu isu tentang Dajjal. Rata-ratanya saya melihatlah, berdasarkan kajian peribadi ini, bila menyebut tentang topik Dajjal ini, dia begitu menarik perhatian orang. Tak tahu kenapa begitu ramai orang yang minat tentang topik dan isu Dajjal ini. Mungkin nak jadikan persediaan ke ataupun sebagainya, saya tak tahulah. Tapi dia ada manfaat jugalah, minat, sebab kita nak kenal, kita nak tahu untuk kita elok. Tapi yang menjadi kerisauan adalah bila mana kita minat nak tahu isu itu, tetapi kita sampai jadi paranoid, sampai terlalu mencari dia, terlalu apa-apa pun kita relate dengan dia, sampai tahap kita tidak membuka minda, membuka ruang pemikiran kita untuk fikir benda yang lain, untuk possess ilmu yang lain. Itu yang menjadi kerisauan sebenarnya. Dia menjadi perbincangan tau. Saya bila duduk dengan 2-3 orang asatizah, bila berbincang tentang ini, ada juga yang menyuarakan risau dengan perkembangan ini. Satu sudut kita seronok, positif, sebab orang minat mengkaji tentang Dajjal ini. Tetapi satu sudut yang lain kita risau, takut masyarakat kita dibuai oleh kajian-kajian, oleh cerita-cerita tentang Dajjal ini terlalu sangat, sampai tahap kita mengabaikan aspek yang lebih penting seperti pengukuhan akidah, seperti pengkayaan fiqh, seperti ilmu sirah dan benda-benda yang lain yang juga terdapat di dalam juzuk dalam Islam. Maka itu yang agak menggusarkan sebenarnya. Walau bagaimanapun, minat untuk tahu tentang musuh kita ini satu benda yang baik. Bukan kata benda yang tak elok, bagus. Tetapi kita perlu ada satu disiplin ilmu di dalam kita mengkaji benda ni. Sebab kita lihat dewasa ini, kita melihat sekarang ni, dia bila kita tidak meletakkan satu sempadan ilmu, kita tidak meletakkan satu garis disiplin ilmu, maka pengkajian, pencarian, penerokaan itu dia menjadi limitless, and dia akan membuatkan orang begitu berkhayal dan berfantasi, dan masing-masing akan menghujahkan teori masing-masing. Kita akan dapat lihatlah orang mengatakan Dajjal itu adalah Donald Trump lah, Dajjal itu adalah Obama lah, Dajjal itu adalah apa lagi yang saya pernah baca, sistem yang sebenarnya bukan orang pun sistem lah. Ada yang mengatakan Dajjal itu adalah Israel lah. Macam-macam teori. Yang paling glamour itulah Dajjal itu adalah sebuah sistem, bukannya satu makhluk yang akan keluar dan sebagainya. Sejauh manakah kebenaran teori-teori ini, perlulah kita, bukan kita kritik dan lawan dan tentang secara merendahkan orang lain, tetapi kita memilih jalan untuk kembali kepada rujukan yang sebenar. Dan tak lain dan tak bukan, kita berbicara tentang Dajjal ini, kita harus buka kepada Quran dan hadis lah. Bagaimana Dajjal itu. Jadi dalam video kali ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan, mungkin agak panjang video ni lah, bagaimana Dajjal itu sebenarnya. Video ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dalam tempoh beberapa minit ni, saya tak tahulah, tengok berapa cakap lagi, berapa lama boleh keluar, tak plan. Mengenali Dajjal berdasarkan perspektif rujukan yang muktabar melalui beberapa tips, iaitu melalui beberapa persoalan penting, iaitu apa, siapa, bila, bagaimana. Cukup tak? What, who, where, di mana. Satu lagi, di mana. So mengenali Dajjal berdasarkan rujukan yang muktabar dengan menggunakan kaedah apa, siapa, bila, bagaimana, kenapa. So kita akan bincang yang tu. Jadi untuk itu dalam video kali ini dia lebih bersifat akademik sebenarnya. Sebab saya nak bawa wacana ini, dia tak menjadi begitu limitless
teori yang pelbagai yang menyebabkan hari ini orang mula memandang sini mengatakan dia ni geng cari dajjal, dia ni geng ni sikit-sikit dajjal, geng ni tak habis-habis dajjal. Kita cuba nak menangkis tomahan itu. Maka perlulah untuk kita orang Islam untuk kembali kepada rujukan yang asal, tengok modus operandi dajjal ini, siapa dajjal ini, bila dia keluar, bagaimana dia bertindak dan sebagainya. Itu yang saya cuba untuk nak bawa ke dalam masyarakat ini. Dan harus kita akui, the searching for dajjal, the searching for antichrist ini bukan berlaku dalam kalangan orang Islam sahaja. Di barat wujud kumpulan-kumpulan ini yang mencari, yang mengkaji konspirasi antichrist and so on and so forth. Kalau boleh kita ada sedikit perbezaan dengan mereka. Kita cari berdasarkan rujukan asal kita, dan tujuan kita mencari ataupun mengenali ataupun menyiasat ataupun mengkaji adalah untuk kita bersedia berhadapan dengannya dan untuk kita mengelak daripada terperangkap di dalamnya, di dalam fitnah yang dimainkan oleh Dajjal itu. Maka untuk itu tuan-tuan, malam ni saya datangkan kepada tuan-tuan beberapa kitab yang saya ada lah. Tapi ada rujukan-rujukan yang lain yang saya tak ada. Saya tak ada dalam koleksi saya. Dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentunya lah. Kitab sahih yang muktabar. Tapi saya tak ada rezeki lagi nak beli dua kitab tersebut. Jadi yang sempat ada pada saya hari ni adalah Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, dan Fitan wal Malahim Ibnu Katsir, tapi saya ada versi terjemahan. Okey, yang kita akan cuba rungkai dan tengok apa, siapa, bagaimana, bila, kenapa and so on, tentang anything related to Dajjal based on hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. No? Jadi barulah sonok sikit kita nak bincang, dan dapatan kita ini lebih konkret dan lebih, orang kata apa, ada sempadan ilmu di situ, agar kita tidak melepasi disiplin ilmu menyebabkan kita akan berteori yang pelbagai, yang terlalu banyak, terlalu berfantasi, hingga menyebabkan kita terlepas masa kita ini untuk kita buat kerja lain, iaitu berkeluarga, berkehidupan, berkerjaya, hidup, belajar fardu ain, tentang wuduk, tentang solat, tentang segala banyak benda lain yang perlu juga kita ambil berat dan cakna. Okey, jadi kita harap mesej itu sampai, tujuan itu sampai, dan malam ni kita nak korek, nak kaji tengok apa, siapa, bila, bagaimana, kenapa, semua ni lah berdasarkan lisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada banyak hadis tentang Dajjal, dan sudah semestinya bila kita bercakap tentang hadis ini, ada yang sahih, ada yang lemah dan sebagainya, bahkan ada yang palsu pun. So kita nak tengok. Okey, sebab itulah saya ambil rujukan-rujukan daripada imam-imam muktabar dalam Sunan Sittah, agar kita dapat tengok yang kuat. Kemudian bagaimana dia bekerja, bagaimana dia bertindak, bila dia keluar, siapakah dia dan sebagainya. Okey, jadi kita akan tengok malam ni. Kita nak pergi satu persatu ni. Maknanya malam ni video ni lama ni. Okey, ready tak ready ya? Okey, insya-Allah. Baik. Maka saya nak mula dengan, kita mula dengan apa dulu? Kita mula dengan, tak apalah, kita masuklah daripada paling atas. Kita ambil Sunan Abu Daud dulu. Okey, dalam kitab hadis Sunan Abu Daud, yang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Okey, kita cuba tengok duduk kat mana. Senang nak cari dia. Kalau kita buka kitab hadis, kita tengok kat belakang dulu lah fihris dia ni, kandungan, duduk dalam bab yang mana. Lepas tu kita buka ke depan. Okey, baik. Okey, dia duduk kat sini, dia duduk dalam kitab Al-Malahim. Dalam Sunan Abu Daud duduk dalam kitab Al-Malahim. Okey. So bermula dengan bab khurujud dajjal. Babul khuruj ad-dajjal. Hadis nombor 4315. Okey, dia bermula dengan bab itu. Okey. Dia bab lain banyak lagi lah, tapi yang bermula dengan hadis dajjal ini hadis nombor 4315, di bawah bab yang ke-14, bab khuruj ad-dajjal. Okey, kita cuba baca dan tengok. Banyak tuan-tuan, kalau satu persatu, tapi kita akan cuba pi selagi mana yang boleh. Okey. Haddatsana Hasan bin Amr, haddatsana Juraij an Mansur an Rib'i
عن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأن بما مع دجال أعلم منه إني معه بحر من الماء ونهر من النار فالذي ترون أنه من النار ماء والذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يروا أنه نار فإنه سيجديه الماء قال أبو مسعود البدري هكذا سمعت رسول الله SAW يقول. Masuk hadis yang seterusnya. Okey, hadis ke-4316. Baik. Yang 4315. Okey, hadis yang pertama ini, okey, yang diriwayatkan daripada senarai para perawi yang disebutkan tadi itu, daripada Hasan bin Amru, daripada Jurais, daripada Mansur Rabi'i, dicontohkan daripada Rabi'i bin Hirash dicontohkan ijtama'a Huzaifah wa Abu Mas'ud. Satu ketika itu Abu Huzaifah dan Abu Huzaifah dan Ibnu Mas'ud duduk dua orang bersembang berbincang tentang Dajjal inilah. Abu Huzaifah kita kenal sebagai seorang pemegang rahsia Nabi. Dia minat Abu Huzaifah Al-Yamani ini tentang kisah-kisah fitan, kisah-kisah akhir zaman. Abu Huzaifah dia sangat meminati bidang itu. Maka banyak rasa-rasa tentang hadis-hadis akhir zaman yang dia tahu. Maka dia sedang duduk sembang dengan Abu Mas'ud, sembang tentang Dajjal ini. Okay. Antara ciri yang disebutkan oleh Abu Huzaifah dalam hadis ini yang dia dengar dari Nabi SAW adalah Dajjal ini adalah ketika mana dia keluar, dia ada di sisinya ada lautan, lautan air dan lautan air dan lautan api, nar. Okay. Di sana ada fitnah yang mana kalau orang yang pilih api Dajjal, kesejukan api Dajjal, memilih air di sisi Dajjal itu, maka dia sebenarnya dia bukan dapat air, dia dapat api. Barang siapa yang pilih api di sisi Dajjal itu, maka sebenarnya dia sedang mendapatkan air, kesejukan, kenikmatan itu. Bermaksud daripada hadis ini nak beritahu kepada kita bahawasanya apa? Bahawasanya fitnah Dajjal itu dia menukarkan benda yang baik nampak jahat, benda yang jahat nampak baik. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Oh, itu fitnah yang sangat besar. Okay, itu antara cirinya. Jadi kalau dia datang dengan nampak benda baik, nampak di sisinya ada air, rupanya di sebalik itu azab. Nanti kita akan tengok hadis yang lain, dia cerita tentang masuk syurga Dajjal dapat neraka Allah. Masuk neraka Dajjal dapat syurga Allah. Ada hadis yang lain. Baik. Itu antara cirinya. Okey. Kemudian hadis yang seterusnya, haddatsana Abu Walid At-Tayalisi haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Anas bin Malik yuhaddits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Anas bin Malik kata dia mendengar Nabi berkata, ma bu'isan nabi illa qad andara ummatuhu ad-dajjal a'war al-kadzdzab. Tidak diutuskan seorang nabi pun melainkan para nabi itu akan mengingatkan umat mereka tentang Dajjal yang ada dua ciri, yang kazab, penipu, dan yang mata dia selaput sebelah, putus sebelah. Okey, ala wa innahu a'war. Ketahuilah kata Nabi, matanya sebelah itu macam buta, tak nampak. Ada selaput. Nanti kita akan hapi hadis yang lebih detail ciri dia itu. Mata dia sebelah, okey, berselaput ataupun bersifat seperti macam buah anggur terkeluar, tapi akwar, satu tak nampak sebelah. Dan kata Nabi, wa inna rabbakum laisa bi'awarin. Tuhan kamu bukan macam tu. Tuhan kamu bukan mata satu. Nabi beritahu siap dah. So seterusnya, okey, wa inna baina ainihi maktuban kafir, kata Nabi, dan di antara dua matanya itu tertulis kafir, perkataan kafir. Maka ini ciri Dajjal. Okey, yang tadi kita dapat tahu, yang hadis pertama tadi tu, dia akan datang bawa benda baik, tapi baik dia itu adalah buruk kesudahan dia. Benda yang buruk yang dia bawa itu, kalau kita lawan juga, baik kesudahan dia. Satu ciri dia. Itu ciri dia. Bagaimana dia bertindak, itu ciri, itu modus operandi dia. Fizikal dia, apa dia itu? Okey, dia itu kazab, pendusta, dan dia juga bermata satu, bukan bermata satu sampai sebelah ni tak ada. Setengah orang dia buat lakaran, dia kata ada mata satu, belah ni tak ada langsung. Bukan, dia ada, tapi dia ada berselaput, tak boleh buka, seolah orang kata buta sebelah lah, bukan tak ada mata sebelah. Akwar. Dan Nabi kata, ketahuilah
laisa rabbakum, salah hadis, wa inna rabbakum laisa bi'awarin, dan Tuhan kamu bukan bermata satu. Daripada hadis ini dapat kita tackle poin Nabi SAW adalah Dajjal, antara dia punya orang kata apa, manifesto dia adalah dia akan kempen diri dia sebagai Tuhan. Sebab Nabi dah peringat dah, Tuhan kamu bukan mata satu. Bermaksud Dajjal dia akan bagi tahu yang dia Tuhan. Sebab tu Nabi bagi tahu siap-siap. Ingat nah, Tuhan kamu bukan mata satu nah. Tuhan kita Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tak boleh sama dengan apa pun. Jadi kenapa Nabi bagi tahu siap-siap Tuhan kita bukan mata satu? Sebab nak bagi tahu Dajjal nanti antara kempen dia adalah dia mengaku dia Tuhan. So Nabi peringat siap-siap. So itu jadi yang seterusnya. Lagi kata Nabi, baina ainihi maktuban kafir. Di antara dua matanya itu tertulis maktuban, tertulis, ataupun di dahinya itu tertulis perkataan kafir. Kafir. Itu jelas di dahinya itu. Di antara dua ini itu tertulis perkataan kafir. Baik, ini hadis daripada Sunan Abu Daud. Okay. Seterusnya Imam Abu Daud bawa hadis seterusnya bawah tu pula, diriwayat oleh Muhammad bin Musanna an Muhammad bin Ja'far an Syu'bah. Yang tadi daripada Anas, ini daripada Syu'bah. Bukan tertulis kafir, kaf alif fa, tulis kafara, kafara. Tadi satu hadis kata sebut tulis kafir. Tapi yang hadis ni pula kata, hadis nombor 4317 kata tertulis, ni hadis daripada Syu'bah, tertulis huruf kaf, huruf fa, huruf ra. Okey, tapi tempat yang sama. Okey. Secara nak ijma'kan antara perbezaan ini simple ya. It is just the slight difference, sikit ya. Satu kata kafir, satu kata kafara. Okey. Yang secara nak ijma'nya adalah, nak jamak antara kedua ni adalah tertulis di dahinya. Okey. Dan seterusnya hadis nombor 4318. Okey, daripada Abdul Waris an Syu'aib bin saya takut saya salah baris ni. Habahab ataupun hibahab ni. Haba ha alif ba. Tapi an Anas juga, Anas bin Malik juga, Nabi SAW fi hadzal hadis, ada tambahan di situ adalah kata Anas bin Malik daripada Nabi, qala, ada sambungan di situ, yaqra'uhu kulli muslim. Yang mana perkataan kafir itu yaqra'uhu, mampu dibaca, hu tu dhamir kepada perkataan itu. Perkataan kafir itu mampu dibaca kulli muslim, setiap orang Islam boleh baca perkataan tu. Orang yang tak Islam dia tak nampak benda tu, perkataan itu dia tak nampak. Tapi orang Islam diizinkan oleh Allah untuk boleh membedakan antara dajjal ataupun bukan dajjal, iaitu depa boleh baca perkataan itu. Namun sejauh mana Islam kita pada era dia keluar, itu yang menjadi persoalan. Apakah ketika itu kita Islam tetapi kita tak mampu baca? Itu yang kita kena bincang lagi dalam. Baik, tetapi kata Nabi boleh baca. Okey. Itu daripada Sunan Abu Daud. Okey. Kemudian hadis seterusnya. Kita baca lagi satu-satu ni. Okey. Siapa yang minat nak telitikan ini secara disiplin dan detail, ini masanya. Okey, kita pergi lagi. Hadis nombor 4321. Haddatsana Safwan bin Salih Ad-Damsyqi Al-Muazzin, haddatsana Walid, haddatsana Ibnu Jabir, haddatsana Yahya bin Jabir At-Tai an Abdurrahman bin Jubair an Nafir an abihi an Nuwas bin Sam'an Al-Kilabi qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal faqala. Satu ketika Nabi menyebutkan tentang Dajjal, maka kata Nabi, in yakhrij wa ana fikum, kalau dia keluar ketika mana wa ana fikum, kata Nabi, kalaulah masa Dajjal keluar itu aku masih ada bersama kamu. Pada hadis ini saja akidah Nabi nak bagi tahu, Nabi pun tak tahu dia keluar bila. Nabi pun tak tahu dia keluar bila. Sebab tu Nabi kata, in yakhrij, kalau dia keluar, wa ana fikum, dan ketika dia keluar itu aku masih ada bersama kamu, kata Nabi. Wa ana fikum fa ana hujijuhu dunakum, maka aku adalah benteng kamu terhadap mereka. Aku adalah menjadi benteng antara dia dan kamu.
Okey. Maksudnya kalaulah masa Dajjal keluar tu aku ada, kata Nabi, biar aku yang face him. Let me face him alone. Okey. If he appear this time when I am with you, macam tu, betul sikit. Bila dia ada di sini sekarang, kalau dia keluar masa sekarang, masa aku tengah ada ni, let me face him alone, kata Nabi. Biar aku hadapi dia seorang, aku akan jadi benteng. Okay? I will cover you. Saya akan lindungi kamu semua, kata Nabi. Okay? Wa in yakhruj walastu fikum. Tetapi kalaulah, kata Nabi, kalaulah dia keluar, walastu fikum, kalau Dajjal keluar nanti saya dah tak ada dah. Okay? Famri'u jijuhu nafsi. Kalau masa saya keluar nanti, kalau masa dia keluar nanti saya dah tak ada dah, kamu jagalah diri kamu sendiri. Kamu bersatulah, jagalah, bentengkanlah diri kamu menghadapinya. Okey. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatihas suratul kahf fa innaha jawarikum minal fitnatuhu. Kata Nabi, bentenglah diri kamu sendiri dengan cara membaca. Baca apa tu? Ni Nabi bagi petua. Baca apa tu? Membaca. Fal yaqra, dengan membaca, alaihi, dengan membaca padanya itu, fawatih suratul kahfi, dengan membaca fawatih, pembuka surah kahfi. Okey. Pembuka surah kahfi, fa innaha, kerana pembuka surah kahfi itu, jawarikum min fitnatihi, kerana fitnah, dengan membaca surah kahfi itu menjadi pelindung bagi kamu ke atas fitnahnya. Maka fitnah Dajjal tak mampu tembus orang yang mengamalkan bacaan ataupun ayat-ayat pembukaan surah kahfi. Nanti kita akan tengok lagi ayat berapa, akan sebutlah hadis yang risau. Okey, baik. Okey. Maka para sahabat tanya, berapa lama dia dekat bumi ni? Qala Nabi, 40 yauman. Berapa lama Dajjal kat sini ni? Berapa lama era pemerintahan Dajjal ni? Maka kata Nabi, 40 yauman. 40 hari. Yauma kasanah wa yaumi kasyahr wa yauma kajum'ah wa sairi ayyamuhu ka ayyamikum. Kata Nabi, 40 hari, tetapi satu hari sama macam setahun, satu hari sama macam sebulan, kasyahri, wa yaumu kal jum'ah, satu hari sama macam satu Jumaat, bermaksud satu minggu. Okey. Wa sairi ayyamihi ka ayyamikum, dan satu hari dia sama macam satu hari kamu. Bermaksud ciri dia juga adalah bila dia keluar nanti, dimensi masa akan berbeza-beza bergantung kepada manusia. Dimensi masa akan berbeza-beza bergantung. Kadang-kadang sehari rasa macam setahun, sehari rasa macam sebulan, sehari rasa macam seminggu, sehari rasa macam sehari sama macam kamu juga, kata Nabi. Baik. Maka orang bincang, ulama bincang, apa maknanya ini? Itu pun dibincangkan sampai hari ini. Apa maknanya ini? Sehari macam setahun, sehari macam sebulan, sehari macam seminggu, sehari macam sehari sama macam kamu juga. Apa maknanya ini? Maka ada ulama kata, kemungkinan perasaan seseorang itu. Orang yang memang ikut Dajjal, dia rasa biasa je lah. Orang yang lawan Dajjal, satu hari Dajjal pun dia rasa sangat lama, macam seminggu tak nak habis penderitaan yang mereka tanggung. Orang yang lagi kerah lawan Dajjal, lagi lama dia tanggung penderitaan itu, seolah-olah nak habis sehari itu rasa macam setahun. Ada yang bincang macam tu, ada memberi pendapat, penafsiran yang begitu. Tetapi dalam hadis ini dijawab oleh Nabi siap-siap. Kata Nabi, sahabat tanya, ya Rasulullah, hazal yam alladhi kasanah atakfina fihi salatil yawmi wa laylah. Kata para sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana kalau satu hari sama macam setahun, macam mana cara kami nak sembahyang? Para sahabat tu, dia tak kisah pasal Dajjal tu, dia kisah pasal sembahyang ni. Nampak bagus para sahabat. Kalau satu hari yang sama macam setahun tu, ya Rasulullah, kami nak sembahyang macam mana? Okey, maka Nabi kata, la, macam ni sebenarnya. Okey, uqduru lahu qadrahu. Maka Nabi kata,
ukoklah waktu, ukoklah masa. So, daripada perkataan jawapan Nabi ini memberi isyarat kepada kita, bukan perasaan. Sebab kalau perasaan, Nabi takkan kata ukok dengan waktu. Sukatlah dengan kadar waktu itu. Bermaksud memang waktu, masa itu sendiri jadi berbeza. Tetapi bila yang rasa setahun, bila yang rasa sebulan, bila yang rasa seminggu. Ada para pengkaji yang cuba menafsirkan, mengatakan mula-mula dia keluar rasa macam sehari, lepas tu rasa lama macam sebulan. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi daripada jawapan Nabi ini memberi penjelasan kepada kita bahawasanya Nabi kata ukok. Bila ukok bermaksud memang bukan sekadar perasaan, tetapi memang masa itu sendiri berbeza-beza. Sebab Nabi kata ukur. Dan kebijaksanaan Nabi SAW adalah apa? Bila Nabi kata ukur tu bermaksud itu sebagai isyarat. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu kita yang Nabi dah tahu dah zaman itu, zaman Dajjal nanti tu dah ada macam alat pengukur waktu dah. Dah ada jam dah. Sebab Nabi tu ukur sendirilah. Kita boleh cakap maghrib dan isyak sejam setengah. So walaupun kita rasa lama lepas main maghrib nak sejam setengah main isyak pula. Mungkin begitu sebab Nabi kata ukur. Okey. Baik. Summa yanzilu Isa ibn Maryam. Ya, kemudian kata Nabi selepas daripada itu akan turunlah Isa bin Maryam. Inda manazatul bayda, turun dengan sabah putih. Okey, akan turun dekat Syarqi Damsyik, akan turun dekat tiang di Masjid Damsyik. Okey. Sorry. Summa yanzilu Isa ibn Maryam, akan diturunkan Isa bin Maryam inda akan turun Isa bin Maryam inda dekat mana itu Bayda, dekat menara putih. Sampai sekarang masih ada masjid itu di satu menara putih. Okey, dekat Damsyik. Okey, kemudian fayadrikuhu indal babul lud fayaqtalahu. Maka kata Nabi Isa akan turun dekat satu menara putih dekat Damsyik, yang mana Nabi Isa akan kejar Dajjal dan sampai ke gerbang Lot. Okay, Babul Lud. Itu pintu Lut, itu gerbang Lot lah. Ada beberapa pendapat gerbang Lot itu adalah dekat Israel dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kepada para pengkaji moden untuk memberi komen. Tetapi telah disebut sampai di gerbang Lot. Ada setengah memberi pendapat kata gerbang Lot itu adalah kapal orang kata apa, Allah SWT Muhammad, lapangan kapal terbang, Allah Ta'ala alam. Tapi sampai di pintu gerbang tu, mungkin di immigration lah kalau dengan zaman moden ini, maka dia akan dibunuh di situ. So secara nak tanzil hadis ini dengan dunia moden, mungkin kita boleh katakan Dajjal lari. Bila tengok Nabi Isa lari pun mungkin nak pergi ke airport ke, nak pergi ke sempadan, nak keluar dari negeri ke, mungkin nak pergi airport lah kan, maka dia akan dibunuh di situ. Wallahu ta'ala alam, mungkin benar mungkin tidak. Kalau sekadar nak tanzil hadis kepada realiti moden, dalam istilah hadis kita panggil tanzilul hadis bil waqi', mengambil hadis dan cuba memakaikan dengan dunia moden, boleh tak boleh? Boleh, cuma kena ulama yang berautoriti saja yang boleh menentukan. Tetapi para pengkaji sekarang pun boleh nak kaji, cuma jangan beyond limit hadis. So sekadar dia nak kata, pada pendapat kami gerbang Lot itu mungkin pintu gerbang sesebuah negara. Mungkin ialah pintu gerbang sebuah negara ni, apalagi kalau bukan tempat custom, immigration ataupun airport. Wallahu ta'ala, mungkin ya, mungkin tidak. Okay? Tetapi yang pasti adalah hadis tersebut dia akan dibunuh di situ. Okay? Ini adalah hadis-hadis yang disebut di dalam Sunan Abu Daud. Okey, maka dalam Sunan Abu Daud saja kita dah dapat beberapa ciri tentang Dajjal itu. Okey, selesai. Tentang dahinya ditulis kafir, ada kata kafara, dia akan dibunuh di gerbang Lot. Nabi suruh baca pembukaan surah Al-Kahfi. Baik, kita pergi pula kepada Sunan Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah. Okey, duduk di dalam Kitab Fitan. Kitab Fitan. Sunan Ibn Majah jilid ke-3, duduk dalam Kitab Fitan. Okey. Nak tengok hadis dia
hadis dalam bab nombor 33. Imam Ibnu Majah namakan bab ini bab fitnatid dajjal wa khuruji Isa bin Maryam wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Okey, bab nombor 33 di dalam kitab Al-Fitan dalam jilid yang ketiga Sunan Ibnu Majah. Baik. Maka hadisnya kita baca. Hadis nombor 4071. Okay. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Ali bin Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah haddatsana A'mash an Syaqiq an Huzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal a'waru 'ainil yusra jufalu asy-sya'r ma'ahu jannah wa narun fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Okey, daripada Huzaifah Al-Yamani juga Nabi kata dajjal itu a'war, dia buta sebelah, selaput sebelah ini, ainil yusra. Yusra apa? Yamin, yusra, kiri. Mata kiri dia selaput, buta sebelah. Jufalu sya'r, rambut dia kerinting. Ini ciri terus. Mata sebelah tak nampak. Maka sama tak dengan tadi tu? Sama. Tapi ada satu tambahan yang lain ciri dia, iaitu kerinting rambut dia. Okey. Ma'ahu jannatun wa narun, dan di sisinya ada syurga dan neraka. Ni yang saya kata tadi tu. Okey. Dalam Sunan Abu Daud disebut sebagai api dan air. Dalam Sunan Ibnu Majah disebut sebagai syurga dan neraka. Dajjal bila dia keluar, dia ada bersamanya tawaran syurga dan neraka. Dia pun ada juga. Dia ada package tu juga. Tetapi kata Nabi, fanaruhu jannah, tetapi nerakanya itu sebenarnya adalah syurga. Wa jannatun, okey, wa jannatuhu narun, dan syurganya itu sebenarnya adalah neraka. Selesa hidup zaman Dajjal, sakit di akhirat. Sakit hidup zaman Dajjal, selesa di akhirat. Itu poin dia. Ingat, bila dia datang nanti bawa syurga dan neraka itu, rambut kerinting, mata buta sebelah itu, ingat, jangan pilih syurga dia, pilih neraka dia. Okey, baik. Seterusnya, hadis nombor 4072. Banyak ni, Ibnu Majah banyak riwayat tentang ni. Okey. Panjang tuan. Tak apa, kita tengok setakat mana yang boleh. Seterusnya 4072. Haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami wa Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Musanna qalu haddatsana Ruh bin Ubadah haddatsana Sa'id bin Abi Arubah an Abi Tayyah an Al-Mughirah bin Suba' an Amru bin Hurais an Abi Bakr As-Siddiq qala. Daripada Sayyidina Abu Bakar sendiri. Kata Sayyidina Abu Bakar, haddatsana Rasulullah, Nabi beritahu kat kami SAW, anna dajjal yakhruju min ardi bimasyriq yuqalu laha Khurasan. Nabi Sayyidina Abu Bakar beritahu, Nabi menceritakan kepada kami bahawasanya dajjal itu akan keluar daripada arah timur. Ini satu lagi ciri tambahan. Tadi kita dah dapat fizikal dia dah. Satu lagi, dia keluar di mana? Nak jawab soalan di mana kan? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, riwayat daripada Nabi SAW, dajjal itu akan keluar daripada arah timur, yuqalu laha Khurasan, yang mana tempat itu kita sebut sebagai Khurasan. Dia akan keluar daripada bumi Khurasan. Nanti tuan-tuan yang minat nak kaji ni, tuan-tuan cari lagi lah Khurasan dalam peta tu di mana dan sebagainya kan. Tapi di belah timur. Yatba'uhu aqwam ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah. Yatba'uhu, akan mengikutnya, aqwam, satu golongan tentera ke orang yang akan ikut dia, ka'anna wujuhahu, yang seperti mana wajah mereka itu al-majanu matraqah. Kita akan bincang nanti majan, matraqah ni maknanya apa. Okey. Okey, nanti kita akan bincang majan dan matraqah ni apa maknanya. Dia macam nak ambil majan matraqah ni dia besi, macam potongan besi tembaga macam tu. Wajah mereka tu seumpama kepingan-kepingan besi. Maknanya kalau nak terjemah secara bahasa lah. Tapi secara gharib hadis tu kita akan bincang
golongan mana yang duduk di belah timur ni, yang bengih muka macam kepingan-kepingan besi tembaga ni, siapa dia yang akan ikut dia ni? Bangsa mana? Okey, baik, itu seterusnya. Ini panjang. Ini tentang hadis tentang yang dia pergi kat satu pulau tu. Okay, saya teruskan. Hadis nombor 4074. Boleh lagi tak tekat ni? Boleh lagi kita teruskan lagi. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair haddatsana Ismail bin Abi Khalid an Mujalid an Sya'bi an Fatimah binti Qais qalat salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wa sa'idal minbar. Okey, Fatimah binti Qais cerita Nabi satu hari ni duduk kat mimbar, berdiri kat mimbar, cerita wa kana la yas'adu alaihi qabla dhalik illa yaumal jum'ah fashtadda dhalik ala nas famin baini qa'im wa jalis fa asyara ilaihim biyadihi aniq udu. Macam tu. Fatimah binti Qais cerita Nabi satu ketika Nabi berkhutbah di mimbar dengan tempoh yang sangat lama yang Nabi tak pernah selama itu sebelumnya. Maka Nabi ceritalah, okey, fa inni wallah ma qumtu maqami hadza li amrin yanfa'ukum li raghbah wala li rahbah walakinna tamiman ad-dari atani fa akhbarani khabran mana'ani qailulah minal faraj wa qurratin al-ain fa ahbabtu an anshura alaikum faraha nabiyyukum. Nabi cerita, aku nak cerita kamu satu benda yang sangat penting ni, tentang satu benda yang aku pernah cerita dah sebelum ni, tentang Dajjal itu. Maka maksudnya sebelum kedatangan Tamim Ad-Dari lagi, Nabi dah beritahu dah pasal Dajjal. Maka bila Tamim Ad-Dari datang kepada Nabi, memperkuatkan lagi cerita Nabi itu, maka Nabi cerita lagi kat orang. Sebab tu dalam tradisi ulama hadis membincangkan, ada hadis yang Nabi riwayat daripada orang lain. Ada yang mengatakan ada. Hadis apa hadis ni? Sebab Nabi riwayat daripada Tamim Ad-Dari. Ada yang kata macam tu, tapi ada yang tak setuju, kata bukan macam tu. Bila Nabi mengesahkan, maksudnya daripada Nabi lah. Okay, tak apa. Itu teknikal. Tapi kita nak pergi ciri dia. Tentang hadis Tamim Ad-Dari ni. Okey, baik. Maka Nabi kata, Tamim Ad-Dari ni mai kat aku. Dia cerita kat aku tentang benda ni. Okay, macam abang. Baik. Ala inna ibna ammi li Tamim Ad-Dari akhbarani anna riha alja'tuhum ila jarziratin la ya'rifunaha. Tamim Ad-Dari ni satu ketika dia pergi belayar semua ni, dan kapal dia dipukul oleh ombak sampai dia terpukul ke sebuah tempat, ke jazirah, ke sebuah pulau, la ya'rifunaha, yang dia pun tak tahu kat mana tempat tu. Faqa'adu fi qawarib as-safinah fakharaju fiha faizahum bi syai'in ahdaba aswad. Qalu lahu ma anta, qala ana jassasah. Qalu akhbirina, qalat ma ana bimukhbiratikum syai'an wala sa'ilatikum walakin hadza dairu qad ramaqtumuhu fa'tuhu fa in fihi rajulan bi ashwaqin ila an tukhrijuhu wa yukhbirakum fa'atauhu fadakhalau alaih fa izahum bi shaykhin muwasiqin shadidin alwasaqi yuzhira quzna shadid al-tashakki faqala lahum min aina, qala min asyam, qala ma fa'alatil arab, qalu nahnu qaumun minal arab, amma tas'al, qala ma fa'ala hadha ar-rajulu alladhi kharaja fikum, qala khairan nawa qauman fa'azharahu Allahu alaihim fa'amruhum al-yawm jami'un ilahuhum wahid wa dinuhum wahid. Qala ma fa'alat ainu zughar, qalu khaira yusqawna minha
زروعهم ويستقون منها ليسقيهم قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان قالوا يطعم ثمره كل عام قال فما فعلت بخيرة الطبرية قالوا تدفقوا جنباتها من الكثرة الماء قال فزفر ثلاث زفرات ثم قال لو انفقلت من وساقي هذا اللم أدع أرضا إلى وطئتها برجلي هاتين إلى طيبة ليس لي عليها سبيل. Ini cerita pasal Tamim Ad-Dari jumpa dengan Jasasah dulu, terdampar di sebuah pulau, jumpa dengan satu lembaga hitam. Dia cerita yang tak kenal jantina dia. Kemudian Jasasah bagi tahu dekat dalam ada orang nak jumpa apa, maka dia masuk ke dalam tu. Sebagai ciri-ciri Dajjal terus lah. Hari ni panjang. Okey. Cuma nak beritahu bila dia masuk kat sini, okey. Baik. Fa inna fihi rajulan bi ashwaqin ila tukhbiruhu wa yukhbirakum. Okey, bila dia masuk ke dalam tu, dia refer sebagai insan, rajulan, ada satu orang lelaki. Satu orang lelaki. So bermaksud sahabat yang pernah berhadapan real dengan Dajjal ini adalah Tamim Ad-Dari. So dia merefer Dajjal itu sebagai seorang lelaki. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut sebagai faiza fihi a'zamul insan. Insan yang a'zam, insan. Dia masih merefer perkataan insan ataupun rajulun dalam hadis ini. Bermaksud Dajjal itu menjawab soalan what, apa? Dia adalah insan. Dia adalah makhluk. Yang bila Tamim Ad-Dari tengok, dia kata rajulun. Satu orang lelaki, satu orang insan. Tetapi ialah dia besar, dia kerinting rambut. Tapi Tamim Ad-Dari tak kata dia ni adalah jin. Tamim Ad-Dari tak kata dia ni adalah hantu. Dia ni adalah lembaga. Dia ni adalah komputer. Dia ni adalah sistem, traffic light, satelit. Tidak. Orang. So kita jangan bayangkan dia keluar esok dengan bertanduk, dengan bukan. Dia orang. Tetapi huduh lah. Dan dia bertanya tentang orang Arab yang panjang hadis tadi ni, tuan-tuan pun tahu. Bagaimana Nabi yang telah diutuskan kepada orang Arab, bagaimanakah dia kan. Kemudian dia pula bagi dakwah pula, dia kata orang yang ikut Nabi Muhammad tu selamat kan. Dan dia tanya tentang tasik Tabari, tasik yang sekarang ni lah. Kemudian lembah kurma, kebun kurma di Bisan dan sebagainya. Ini yang glamour yang sering diungkapkan dalam banyak perbincangan tentang Dajjal. Kemudian hadis yang sangat panjang lagi. Allahu Akbar, panjangnya. Okey, tapi hadis yang samalah. Tentang arba'una yawman wa yawmun kasanah wa yawmun kasyahrun ni. Sama macam Sunan Bedok tadi, tapi riwayat oleh Imam Ibnu Majah. Okey, lagi. Ada lagi tak? Panjang. Okey. Kemudian dia masuk pada bab Ya'juj dan Ma'juj. Okey. Okey. Ini Sunan Ibnu Majah. Seterusnya. So, setakat yang saya baca tadi tu, dapat dah kita beberapa ciri dah kan. Berapa minit dah? Tak tengok jam pula. Dah dapat dah kepada kita beberapa ciri. Kita nak pergi lagi tak? Kita pergi lagi. Alright. Sunan Tirmizi pula oleh Imam Tirmizi. Okey. Duduk dalam bab di dalam kitab Okey, saya silap bawa dia punya jilid. Saya pergi bawa jilid 5. Dia bukan jilid 5, dia jilid 3. Saya pergi ambil jilid 5. Saya nak kena pergi ambil jilid lain ni. Sunan Tirmizi. Jilid 5, bukan jilid 5. Jilid 3. Jilid 5 ni dia cuma ada kitab apa ni? Dia cuma ada kitab Fadailul Quran, kitab Qiraat, kitab Tafsirul Quran, kitab Da'wat, kitab Manaqib dan kitab Ilal. Ni jilid ke-5. Dia jilid 3 tak silap saya. Dia jilid 4. Saya nak kena turun bawah, ambil tukar jilid lain. Tuan-tuan tunggu Ustaz. Ini bermaksud video ni kita tak plan. Kalau plan saya tengok dah lah, tak silap ambil. Tunggu Ustaz lah. Tunggu Ustaz. Tak apa, saya tekan pause.
Jilid yang keempat, bukan 3, 4. Okey, so yang Tirmizi tu yang jilid yang keempat. Saya ambil di bawah tadi. Alright. So kita nak sambung. Okey, duduk di dalam Kitab Fitan, Kitabul Fitan, dalam bab ke-56. Bab ini dinamakan bab ma jaa fi alamatid dajjal. Okey, baik kita tengok. Hadis nombor 2235. Haddatsana Abd ibn Humaid akhbarana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri an Salim an Abi Amr qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas fa asna 'ala Allah bima huwa ahluh summa dzakara dajjal faqala. Okey, satu hari Nabi berdiri cerita kat para sahabat tentang dajjal. Kata Nabi, inni la unzirakumuhu wa ma min nabiyyin illa wa qad andara qaumahu wa laqad andara nuhun qaumahu walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi ta'lamuna annahu a'war wa innallaha laysa bi'a'war. Dalam hadis ni riwayat kata yang sama macam tadi juga. Dan riwayat oleh Imam Tirmizi kata Nabi peringatkan umat dia tentang Dajjal. Maka kata Nabi, setiap Nabi memperingatkan umat mereka tentang Dajjal pada zaman Nabi Nuh lagi. Dan kata Nabi nak peringatkan hamba semua ni, ketahuilah bahawasanya Dajjal itu dia mata dia sebelah buta ataupun tak nampak sebelah, ataupun dia dah selaput sebelah, tak nampak lah senang. A'war lah senang. Nak terjemah kata buta pun a'war lah senang. Kalau mata Dajjal dia macam mana? Dia a'war. Ya, baik. Dan kata Nabi, wa innallaha la laisa bi'a'war, dan Allah Ta'ala itu bukan a'war, bukan mata sebelah macam tu. Okey, macam tadi juga. Okey. Okey, baik, saya teruskan. Okey. Kemudian bab 57. Okey. Okey, sebelum masuk bab tu disebut dalam hadis nombor 2236, hadatsana Abd bin Humaid hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri an Salim an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuqatilukumul yahud fatusallatuna alaihim hatta yaqulul hajar ya muslim hadzal yahudi warai faqtulhu. Kamu akan berperang dengan orang Yahudi ni. Kamu akan berperang dengan orang Yahudi sampailah kamu menang mengatasi mereka, sampailah mereka itu menyorok di belakang batu-batu, dan batu akan berkata, wahai orang Islam, di belakang aku ada Yahudi ni. Maka orang Islam akan nampak dan akan bunuh mereka. Imam Tirmizi masukkan hadis ni di dalam bab Dajjal ini. Hadis seterusnya kata Nabi, la yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Ni hadis. Qala Zuhri wa akhbarani Umar bin Thabit al-Ansari annahu akhbarahu ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yawma idzin lin-nas wa huwa yuhadziruhum fitnah ta'lamuna annahu la yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Maka akan sampai zaman fitnah Dajjal ini, yang mana kata Nabi dia ni akan mengaku Tuhan, dan kata Nabi ta'lam, ketahuilah kamu bahawasanya manusia itu takkan dapat tengok Tuhan hatta yamut, sampai mati. Lepas mati dia nanti baru boleh tengok. Maka kalau Dajjal mengaku awal kata dia Tuhan, hampa boleh tengok dia, bukan Tuhan lah tu Dajjal. Nabi beritahu siap-siap. Wa innahu maktubun baina ainihi kafara. Dan kata Nabi, tertulis di antara dua matanya ini, di dahinya ini, tertulislah perkataan kafara yaqra'uhu man kariha amaluhu, yang mana boleh dibaca. Menarik yang ni. Sebab tu penting bila kita mengaji hadis, baca hadis-hadis Nabi tentang Dajjal ni, kita kena tengok banyak hadis. So kita dapat satu jawapan yang tuntas, yang orang kata apa? Hadis menjelaskan hadis.
Tadi dalam Sunan Abu Daud yang pertama kita buka tadi tu, Nabi kata yaqra'uhu kulli muslim, setiap orang Islam boleh baca. Perkataan itu kan di dahi Dajjal itu. Betul yang saya timbulkan persoalan, saya kata sejauh mana orang Islam boleh baca? Adakah semua orang Islam tu adalah bermaksud orang Islam siapa pun dia? Adakah dia tu Islam tetapi dia tu seorang yang tak pernah sembahyang, dia tu lawan Tuhan, minum arak, gay semua tu? Adakah dia pun boleh baca juga di Islam? Ataupun macam mana kan? Islam yang macam mana? Maka hadis Sunan Tirmizi ni memberi jawapan. Islam boleh baca, tetapi Islam yang macam mana? Islam yang kata Nabi dalam Sunan Tirmizi ini adalah yaqra'uhu man kariha amaluhu. Orang yang dibenci Dajjal ataupun orang yang membenci Dajjal, orang yang tak suka dengan perbuatan Dajjal, orang yang maksudnya orang beriman yang teguh dengan imannya lah, itu lebih tepat lah. Ya, orang yang Dajjal pun tak suka kat dia, dia pun tak suka dengan perbuatan Dajjal, dia boleh baca. Bermaksud orang Islam sahaja yang Islam dia tapi dia ikut Dajjal, dia abaikan Tuhan, tak ikut perintah sembahyang semua ni, dia tak boleh baca. Tapi yang betul-betul boleh baca adalah orang yang against Dajjal on that particular time. Macam tu. Sebab Nabi kata orang yang benci Dajjal, orang yang tak suka dengan perbuatan Dajjal masa tu, dia boleh baca. Dia boleh baca. Okey. Qala Abu Isa ni siapa? Imam Tirmizi lah. Hadzal hadis hasan sahih. Baik. Kemudian seterusnya Imam Tirmizi buka bab kecil-kecil lagi, bab 57 pula. Bab maja'a min aina yakhruju dajjal. Di manakah Dajjal itu keluar? Okey. Maka kata Nabi, saya pergi terus matan lah. Ad-Dajjal yakhruju min ardin bimasyriq. Dajjal akan keluar daripada bumi yang timur, daripada arah timur. Yuqalu laha Khurasan. Okey. Yang mana daripada Khurasan. Hadis ni daripada perawi yang sama lah. An Abi Bakar As-Siddiq. Okey. Yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majjan wal matraqah. Sama mutraqah, sama. Okey. Macam hadis tadi tu. Baik. Okey. Sambung lagi Bab 58. Bab apa? Bab maja'a fi alamati khurujid dajjal. Okey. Bab alamat petanda keluarnya Dajjal itu macam mana? Okey, saya sambung masih baca. Haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman. Okey, akhbarana Al-Hakam bin Mubarak. Okey, haddatsana Walid bin Muslim an Abi Bakr an Abi Maryam an Walid bin Sufyan an Yazid bin Qutaib As-Sakuni an Abi Bahriyah sahib Mu'az an Mu'az bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-malhamatu uzma wa fathul Qastantiniyah wa khurujud dajjal fi sab'ati ashhur. Baik. Hadis ni kata Nabi akan berlaku malhamah uzma, peperangan yang azim, yang agung, yang besar. Kemudian berlaku perang besar dulu. Kemudian akan berlaku pembebasan Konstantinopel sekali lagi. Okey. Kemudian barulah wa khurujud dajjal, akan keluarlah dajjal fi sab'ati ashhurin. Okey. Akan keluarlah dajjal pada bulan yang ke-7 selepas pembebasan Konstantinopel sekali lagi itu. So para pekaji moden ni boleh fikirlah macam mana bermaksud pembebasan Konstantinopel itu. Adakah bermaksud Turki akan berperang lagi lepas ni? Wallahu taala alam. Perang Malhamah itu adakah perang dunia ketiga? Wallahu taala alam. Tetapi selepas siri-siri ini akan keluar Dajjal pada bulan yang ke-7 itu. Qala Abu Isa wa fil bab an Sa'd bin Jasamah wa Abdullah bin Busr wa Abdullah bin Mas'ud wa Abi Sa'id Al-Khudri wa hadzal hadis hasan gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Okey, hadis ini hasan gharib. Hasan gharib di sisi Imam Tirmizi dibincangkan oleh para ulama. Apa maksud hasan gharib oleh Imam Tirmizi? Hasan ini hadis itu hasan lah. Hasan ini istilah ini diperkenalkan oleh Imam Tirmizi. Ada yang mengatakan hasan itu kadang-kadang dia sahih sebab dia ada hasan sahih. Ada yang mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan bila dia menggabungkan hasan gharib bermaksud
matanya itu hasan, ataupun lebih secara mula saya beritahu macam inilah, matanya itu hasan, iaitu dhaif, ada kelemahan sikit, tetapi kenapa Imam Tirmizi meletakkan status hasan? Kerana Imam Tirmizi mengetahui ada riwayat yang lain yang tak dhaif yang menguatkan riwayat ini. Dipanggil dalam istilah hadis kita panggil mutaba'ah ataupun syawahid. Okey. Ada riwayat riwayat yang lain yang kuat, yang sahih, yang menguatkan riwayat yang dhaif ini. Lepas tu jadi hasan. Habis tu hasan gharib ni pasal apa pula? Ni istilah Imam Tirmizi ni. Imam ni tak pakai istilah ni. Kerana gharib itu kemungkinan ada gharib pada matan, kemungkinan gharib pada rawi. So tapi dalam kes hadis ini gharib itu pada rawi kerana gharibun la, okey, kerana salah seorang perawi dalam ini, saya tak silap saya, sama ada Abu Bakar bin Abi Maryam ibn Maryam ni, ataupun Walid bin Sufyan, ataupun Yazid bin Qutaib ini, antara tiga orang ni salah seorang di antaranya itu majhul. Kalau tuan-tuan rajin buka cari takhrij, saya nak cari boleh, tapi kena turun bawah balik cari kitab-kitab rijal pula lah, banyak. Kita kena tengok balik satu-satu nama perawi kat sini ni. Macam Abdullah bin Abdul Rahman ni kenal lah, Daruqutni tak silap saya. Yang ni kita kenal. Okay. Tetapi ada tak silap saya, antara Walid bin Sufyan ataupun Yazid bin Qutaib As-Sakuni ni, antara dua orang ni salah seorang di antaranya itu majhul, tak kenal siapa dia. Siapa dia ni tak kenal. Dia ada bersendirian seorang riwayat daripada dia itu, maka dia jadi gharib kat situ. Okay, pasal jalan yang ambil daripada dia itu seorang aja. Dia panggil tafarrud. Jadi lemah sikit. Tetapi matan ini nak kata lemah sangat tak boleh, sebab ada jalur yang lain yang turut meriwayatkan matan ini juga, yang jalur yang lain tu kuat. Maka jadi hasan gharib di sisi Imam Tirmizi. So kalau nak terjemah, kalau nak aplikasikan hadis ini di sisi imam yang lain, mungkin dia adalah dhaif ataupun hasan li ghairihi. Hasan yang dhaif yang naik jadi hasan, tapi bukan kerana dia, kerana bantuan mutaba'ah ataupun syawahid yang lain. Tuan-tuan cuba kaji tengok aspek teknikal dalam hadis, tentu akan dapat jawapan bagaimana perubahan itu berlaku. Okay, menarik, tapi sebabkan kita perlukan masa yang panjang, saya tak boleh nak cerita secara detail sangatlah, tapi itulah konsepnya. Okey, baru bermasuk boleh pakai tak? Boleh pakai lah hadis ni, sebab ada sokongan riwayat yang lain. Meskipun level itu dhaif, tetapi kerana ada riwayat yang lain yang menyokongnya, disebutkan oleh Imam Tirmizi di sini. Okey, disebut nama-nama riwayat yang lain itu. Okey, iaitu wa fil bab, dalam bab ini ada juga riwayat yang lain daripada Sa' bin Jasamah, Abdullah bin Busr, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Abi Sa'id Al-Khudri. Riwayat yang lain juga menyebutkan juga. Okey, baik. Ini daripada Mu'az bin Jabal. Ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri dengan Ibn Mas'ud. So bermaksud dia syawahid. Okey, so yang menyokongnya itu kuat. So dia jadi hasan gharib. Okey, itu kaedah dia. So tapi poin adalah bila dia akan keluar selepas perang besar, selepas Konstantinopel dibuka sekali lagi, dan dalam bulan ke-7 selepas itu Dajjal akan keluar. Okey. Dan dia cerita pula fitnah bab 59 ma jaa fi fitnatid dajjal, bab ma jaa fi fitnatid dajjal, itu tentang fitnah ataupun penipuan ataupun kegoncangan yang ada pada dajjal. Sangat panjang hadis ini, dan hadis yang sama, dan secara matanya sama jugalah. Okey, Nabi sebut, saya baca sikit lah. In yakhruj wa ana fikum fa ana hujijuhu dunakum, wa in yakhruju wa lastu fikum famru'u hujiju nafsih wallah khalifati ala kulli muslim. Okay. Innahu syabun qatatun ainuhu ta'ifatun syabihun bi'abdi al-Uzza bin Qatan, faman ra'ahu minkum falyaqra' fawatiha surati ashabil kahf. Okey, qala yakhruju ma baina Syam wal Iraq, dia akan keluar di antara Iraq dan Syam, antara tengah-tengah itu. Okey, tengok petau nanti. Fa asa yaminan wa syamila ya ibadallah
isbutu. Okey, Nabi contoh satu-satu ni kebanyakan yang saya baca ni ada dalam riwayat lain juga, tapi Imam Tirmizi juga riwayat. Kan, dan sebut juga pembukaan surah Kahfi. Okey, baik. Dan sahabat tanya kan, bila Nabi jawab arba'ina yauman yaum kasanah, sama juga macam tadi juga. So riwayat ini saling menguatkan. Kuatlah riwayat ini. Maksudnya dalam Sunan Tirmizi sebut, dalam Ibnu Majah sebut, dalam Abu Daud sebut, kuat, sangat kuat. Okey, tentang yang satu hari macam setahun, satu hari macam sebulan, satu hari macam seminggu tu sangat kuat. Okey, bukan satu imam saja riwayat. Okey. 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 Panjang-panjang ni yang Nabi sebut ni adalah berkenaan dengan yang saya baca tadi tu. Okey. Seterusnya. Bab 60, bab maja'a fi sifatid dajjal, bab sifat dajjal. Pun hadis yang sama juga, riwayat daripada Imam Tirmizi pula. Inna rabbakum laisa bi'awar ala wa innahu a'war. Ketahuilah Tuhan kamu bukan a'war, bukan buta mata sebelah, tetapi dia buta mata sebelah. Okey. Ainuhu yumna ka'annaha ainabatun tafiyah. Dia buta mata kiri, tapi mata kanan itu macam ada selaput anggur macam tu. Itu sifat dia. Okey, kemudian dia masuk pada bab 61, bab maja'a fi dajjal la yadkhulul Madinah. Siri yang lain, Dajjal tak boleh masuk Madinah. Ya'ti dajjal al-Madinah fayajidu al-malaikah yahrusunaha fala yadkhuluha at-ta'un wala dajjal insya-Allah, kata Nabi. Maka Dajjal pi berlarak pusing dunia sampai dekat Madinah, tak boleh masuk pasal ada malaikat jaga, yang mana di sana itu Dajjal tak boleh masuk dan ta'un tak boleh masuk, kata Nabi. Okey. Baik. Kemudian ini masuk pada bab 62, bab maja'a fi qatl Isa ibn Maryam ad-Dajjal. Okey. Bab 63, bab Nabi Isa bunuh Dajjal, hadis nombor 2244. Imam-imam yang meriwayatkan, Imam Tirmizi. Kemudian matanya adalah yaqtulu ibn Maryam ad-Dajjal bi babil lut. Pun mutawatir, bukanlah, dia saling menguatkan. Dia menjadi mutabaah. Saling menguatkan. Dalam riwayat tadi sebut dibunuh Dajjal itu oleh Nabi Isa dekat gerbang Lot. Ini pun sebab gerbang Lot juga. Okey. Dan tertulis di maktubun baina ainihi kafara, pun diriwayatkan juga, hadis hasan sahih. Okey. Maka hadis-hadis tentang Dajjal yang glamour ini saling disebutkan oleh para imam. Semua saya tak ada, macam sebut dekat awal video tadi, saya tak ada Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim, saya tak ada koleksi tersebut, tapi saya ada dalam handset saya, tapi saya duk rakam ni. Pun banyak ada tentang Dajjal yang saling menguatkan ba'dhum ba'dha, saling menguatkan satu antara yang lain. Kita panggil sebagai mutabaah ataupun dan juga syawahid. Okey. Maka itu yang kita dapat. Okey. Dan ini imam-imam yang meriwayatkan hadis, yang membukukan hadis-hadis riwayat yang disebut sebagai masadir asliyah, yang membukukan riwayat-riwayat itu. Mereka ini semua ni, tiga imam ini termasuk dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka itu disebut sebagai imam hadis dalam kutub sitah kan, dan mereka ini hidup dalam tahun 300 Hijrah, 200 lebih Hijrah. Okay, kurun ke 300 Hijrah. Tahun 200 Hijrah lah. Itu kaedah perkiraan tuan-tuan betul kan. Kemudian datang Imam Ibn Katsir yang datang pada kurun ke-8 Hijrah, pada kurun ke-8, yes, yang menulis Fitan wal Malahim, yang ambil balik hadis-hadis semua daripada kurun ke-3 Hijrah, ke-300 Hijrah itu, bukan kurun 300, kurun ke-3 Hijrah, tahun 200 Hijrah. Ini kurun ke-8 Hijrah, tahun 700 lebih, Imam Ibn Katsir. Maka menulis Fitan wal Malahim, ambil hadis-hadis itu semua, masukkan dalam kitab kajian ini. Maka banyaklah. Tapi saya tak ada yang Arab, saya ada yang bahasa Melayu. Okey.
huru hara hari kiamat. Tapi ini adalah terjemahan daripada Fitan wal Malahim, tak silap saya. Yes, Fitan wal Malahim. Okay, dia adalah bab tentang Dajjal. Saya tanda dah kat sini. Bab nombor 10. Hadis-hadis mengenai Dajjal. Berita tentang Dajjal, hadis-hadis tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu dibincangkan oleh para ulama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bagaimana para sahabat berbincang termasuk Nabi. Ibnu Sayyad itu adakah dia Dajjal ataupun tidak, kan Nabi pergi jumpa dah. Tetap boleh refer kuliah-kuliah saya yang lain, saya pernah contohkan tentang Ibnu Sayyad ini secara panjang. Okey. Secara kesimpulannya, daripada hadis Ibnu Sayyad ini, bila para sahabat beritahu kat Nabi Ibnu Sayyad ni ada ciri Dajjal itu, maka Nabi bawa ajak Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar pergi cari Ibnu Sayyad ni, pergi interview dah, sembang dengan dia, bermaksud nak cari, nak siasat itu boleh, sebab Nabi pergi cari Ibnu Sayyad. Nabi pergi cari, pergi tengok, sembang, bahkan dalam ni sebut Nabi pergi jumpa dia dan bertanya, wahai Ibnu Sayyad, dia budak ke masa ni, apa yang sedang hang nampak sekarang? Ibnu Sayyad kata, aku nampak penipu dengan orang yang bercakap benar. Nabi tanya lagi, hang nampak apa sekarang? Kata Ibnu Sayyad, aku nampak tahta di atas laut, kan? Maksud Nabi pergi cari dia 2 kali, Nabi pergi cari dia. Sekali lagi Nabi pergi cari dia masa dia tengah tidur dalam kebun. Nabi pergi lagi. Nabi dengar dia duduk berdenguh. Kau tak ada bunyi macam mana, kan? Tapi kemudian masa Nabi dekat, mak Ibnu Sayyad ni bagi tahu, wahai Ibnu Sayyad, tu Muhammad mai mengendap hang tu. Maka dia terjaga, dia lari. Maka Nabi beritahu kat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kalaulah mak dia tak gerak dia, kita boleh dengar dia sembang dengan siapa tu. Maknanya Nabi pergi siasat. Bermaksud untuk para pengkaji nak pergi siasat, nak kaji Dajjal ni boleh. Tetapi ada limit. Sebab Sayyidina Umar minta kat Nabi. Masa hadis yang pertama tadi tu, Sayyidina Umar minta dekat Nabi, ya Rasulullah, mai aku bunuh dia ni. Nabi kata, buang masa, kalau dia bukan Dajjal, kenapa nak bunuh dia? Walaupun dia Yahudi, tapi hang tak boleh bunuh dia, bukan Dajjal. Kalau dia bukan Dajjal, kenapa hang nak bunuh dia? Tak tentu halau. Jangan. Dan kalau dia Dajjal, hang takkan mampu bunuh dia. Sebab Allah Ta'ala dah takdirkan, yang boleh bunuh dia tadi cuma Nabi Isa ya. Okey? Faham tak dekat tu? So, pada pengajaran hari ni kita dapat pengajaran. Nak pergi cari siasat boleh. Tetapi nak buat kesimpulan melulu tak boleh. Sebab Allah Ta'ala sudah takdirkan Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa. Seperti mana Panglima Datuk Laksamana Pasola yang cuma boleh mati kalau ditikam tapak kakinya dengan buluh runcing saja. Tikam dengan melintik ini. Macam tu lah. Kan? Maka itu kaedah dia. Maka, tapi at the end, dia dibunuh tak? Dia tak dibunuh lah sampai dia masuk Islam. Nanti ada hadis yang lain. Dia pergi beluahkan perasaan dia dekat Abu Zar Al-Ghifari, tak silap saya. Dia kata, kenapa lah orang tuduh aku ni Dajjal? Aku bukan Dajjal. Nabi kata Dajjal tak boleh masuk Madinah. Aku duduk dalam Madinah, dia kata. Nabi kata Dajjal ni kafir. Aku Islam. Siap pergi haji lagi. Kenapa lah orang tuduh aku Dajjal? Dia kata macam tu pula kat Abu Zar. Kan? Kemudian bila Abu Zar pun jadi kesian kat dia, kan, dekat Ibnu Sayyad ni. Maka Ibnu Sayyad ni kata pula, tapi aku kenal Dajjal tu. Allah, dia berkata lagu tu pula. Maka ulama masih berbincang, adakah Ibnu Sayyad ini Dajjal yang sebenar yang akan keluar nanti, ataupun dia bukan Dajjal terus, ataupun dia bukan Dajjal sebenar, tetapi dia mungkin kenal ataupun ada connection dengan Dajjal, tak tahu. Tetapi berdasarkan hadis Abu Zar Al-Ghifari, riwayat ini bukan daripada Nabi lah, ni kisah ni Abu Zar dengan Ibnu Sayyad ni bermaksud dia mauquf. Kalaulah benar Ibnu Sayyad tu kata, aku bukan Dajjal tapi aku kenal Dajjal tu, bermaksud memang manusia ada interaksi dengan Dajjal itu. Disokong secara maknawi oleh hadis Tamim Ad-Dari tadi tu, yang Tamim Ad-Dari jumpa Dajjal sembang. Bermaksud kalaulah berjumpa on certain places, kat mana-mana terjumpa, boleh jadi tak? Boleh jadi. Dan boleh jadi tak ada golongan jahat katalah Israel ke Zionis ke, memang dok ada pertemuan dengan Dajjal ni. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Sebab Ibnu Sayyad kata aku kenal dia. Boleh jadi. Okay. Boleh jadi tak kita terselisih dengan dia dekat mana-mana pulau kok-kok lah? Boleh jadi tak? Boleh jadi. Sebab Tamim Ad-Dari jumpa dengan Dajjal bukan dekat alam jin, bukan dekat tempat bunian, tetapi dekat tempat alam kita, cuma tak tahu di mana. Di tengah-tengah lautan. Tetapi masa jumpa bukan zaman dia keluar lagi,
Dia terkantai lah. Dalam hadis sahih Muslim disebut majmu'atun yadahu ala unuqih. Tangan dia diikat di belakang tengkuknya dengan rantai yang besar. Itu ciri dia juga. Tapi dalam sahih Muslim yang tu. Okey. Bermaksud bukan zaman dia lagi, mungkin boleh jumpa, tapi bukan zaman dia keluar lagi. Okey. Dalam hadis ada. Selepas kata tadi. Yang disebutkan dalam hadis yang lain, dia melompat-lompat antara langit dan bumi. Kurung-kurang dan nak keluar. Okey. Tapi dalam hadis yang satu lagi disebutkan dia terikat. Okey. Baik. Okey, ni. Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar seperti mana sabda Nabi, sesungguhnya Allah tidak bermata satu. Ketahuilah sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu bermata satu. Mata kanannya seperti buah anggur yang terapung di atas air yang saya kata tadi tu. Okey. Okey. Dalam riwayat Muslim pula, dalam riwayat Muslim, Imam Ibn Katsir petik dari Huzaifah katanya, Nabi contoh ni, ala akhbirukum anid dajjal hadisan ma haddatsahu nabiyyun qaumahu innahu a'war wa innahu yaji'u ma'ahu mislul jannah wan nar fallati yaqulu innaha al jannah hiya an-nar wa inni anzartukum bihi kama anzara nuhun qaumahu. Okey. Macam hadis tadilah. Okey. Mana kata Nabi, Dajjal ini akan memiliki dua batang sungai yang mengalir, salah satunya nampak dalam pandangan mata seperti air yang putih, sedang yang lain nampak seperti api yang menyala-nyala. Jika seseorang kamu sekalian mengalami, maka datanglah ke sungai yang nampaknya api, lalu pejamkanlah mata. Sesudah itu tundukkanlah kepala, lalu minumlah yang sebenarnya itu air yang sejuk, dan sungguhnya Dajjal itu terhapus sebelah matanya. Macam saya contoh tadi tu, dia ada dua perbandingan yang bawa tu, air yang sejuk ataupun syurganya, ataupun api yang panas ataupun nerakanya. Nabi kata pilih yang panas tu. Okey. Baik. Ni ada bab yang ketiga. Neraka Dajjal adalah syurga dan syurganya adalah neraka. Hadis yang kita baca tadi tu. Okey. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Kemudian Ibn Sayyad bukan Dajjal terbesar. Ini bincang yang saya sebut tadi tu. Okey. Kemudian hadis Fatimah binti Qais yang kita baca tadi tu. Okey, dan cerita Tamim Ad-Dari tentang pengalaman melihat jasasah dan Dajjal yang kita kata tadi tu. Okey. Kemudian hadis riwayat Abu Daud, Fatimah binti Qais menceritakan pada satu malam Nabi pernah mengakhirkan solat Isyak kemudian keluar lalu bersabda. Yang kita baca tadi tu. Okey. Kemudian dia umum yang bab yang ketiga, Ibn Sayyad itu adalah seorang Yahudi daripada Madinah yang kita baca tadi, yang saya sebut tadi tu. Okey. Dan dia bawa hadis-hadis yang cerita tu lah. Hari macam setahun macam sehari macam setahun, setahun macam sebulan dan sebagainya itu. Maka secara kesimpulannya, okey, ada lagi selepas. Okey. Okey. Secara kesimpulannya, satu lagi ciri dia, kata Imam Ibn Katsir petik, wa ainuhu wahidah, matanya satu, awarasu syani'atu munzarina itah, matanya yang satu cacat, menonjol dan kelihatan buruk. Ka'annaha inabah tafiyah, seperti mana buah anggur yang terapung. Okey. Okey, itu cirinya. Baik. Maka itulah hadis-hadis tentang Dajjal ni saya buat mai semua. Ini yang kita bincang malam ni. Serta sejam lagi video kita ni. Ini kita petik semua daripada hadis Nabi SAW tentang ciri-ciri dan sifat-sifat Dajjal secara hadis, ambil pada hadis, sumber hadis. Tujuannya
Sebagai penutup lah. Segala ciri tentang yang tadi kita dah bincang, ciri fizikalnya, apa manifestonya, di mana dia keluar, bila dia keluar, apa fitnah yang ada padanya. Kita dah bincang semua dah tadi, tuan-tuan boleh catat satu-satu. Dan saya juga namakan satu persatu kitab yang saya buka, jilid yang mana, bab yang mana, hadis nombor berapa pun saya sebut. Dengan tujuan agar pengkajian tuan-tuan ini terbantu dengan video ini. Terdisiplin dengan hadis-hadis yang kita sebut tadi tu. Mudah-mudahan kalau kita rasa kajian kita ini terlalu melencong jauh sangat, kita kembali kepada landasannya. Saya pernah jumpa dengan orang-orang yang mengatakan Dajjal bukannya makhluk, bukannya jin, bukannya manusia, bukannya apa. Dajjal itu adalah sistem maya. Komputer tu adalah Dajjal. Saya pernah jumpa dengan orang yang macam tu ramai. Maka kembalilah kepada landasannya. Habis tu, adakah Dajjal ni tak ada kena-mengena dengan sistem? Bagi saya lah, Dajjal bukan sistem. Tetapi sistem bersifat Dajjal itu, ya. Dajjal bukan sistem. Dajjal makhluk. Insan dia. Rajulun dia. Tetapi sistem yang bersifat Dajjal, pada zaman Dajjal, yes. Ada. Sebab Dajjal ni penipuan. Dajjal ni besar penipu. Sebesar-besar penipu. So, sistem yang penuh dengan penipuan ini bermaksud sistem Dajjal, yes. Tetapi adakah Dajjal itu sistem semata-mata? Bukannya orang. Bukan. Dia orang, dia makhluk. Tetapi sistem yang pada era dia hampir keluar, yang penuh dengan penipuan, yes. Nak direfer sebagai sistem Dajjal, saya setuju. Sebab sekarang kita berada pada era akhir zaman. Begitu sukar untuk kita mendapatkan maklumat yang benar dan sahih. Seringkali kita ditipu oleh media maya. Bahkan sampaikan dekat label produk sekalipun, orang akan marketingkan produk itu produk yang sihat. Bukan orang, kadang-kadang iklan di TV pun sekalipun. Inilah minuman yang sihat. Rupa-rupanya bila orang kaji, tak sihat langsung. Bukan kata tak sihat, penuh dengan gula kan. Kita ditipu, sedangkan dia dipromotkan sebagai makanan berkhasiat. Biji ni sarapan pagi-pagi, orang kata sedap. Bila kita siasat-siasat balik, orang mendedahkan rupanya penuh dengan gula. Bayangkan maklumat produk pun ditipu. Begitu sukarnya kita hari ini nak dapatkan kebenaran. Sukar. Orang tunjuk video dekat YouTube 3 minit, siapa pukul siapa. Kita pun mengamuk, maki hamun. Rupanya video tu 30 minit. Bukan salah orang tu yang kena pukul tu. Salah orang lain. Macam-macam tuan-tuan. Penuh dengan penipuan. Hari ini kita kenal dengan seseorang lelaki ataupun perempuan dekat Facebook, kat Instagram. Segak dia, lawa dia, handsome dia. Jumpa depan-depan tu dia rupanya dia pakai Photoshop. Dia make up muka dia sampai lawa. Penipuan juga. Penuh dengan penipuan daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil benda. Dunia kita hari ini diselimuti oleh penipuan. Ini zaman Dajjal. Tetapi adakah Dajjal itu semata-mata zaman, bukannya makhluk? Tidak. Dia makhluk, dia akan keluar. Tetapi zamannya ini sudah pun bermula. Dia itu sendiri bila keluar, kita dah jawab dengan hadis tadi itu. Selepas perang besar, selepas pembukaan Konstantinopel, pada bulan ke-7 dia akan keluar. Daripada arah mana dia keluar? Daripada arah timur, di antara Iraq dengan Syria, disebut sebagai tempat yang bernama Khorasan, mungkin bahagian Iran, kalau dalam peta lah. Di sana dia akan keluar. Itulah dia. Maka mudah-mudahan video ini sedikit sebanyak memberikan kita bantuan dalam pengkajian kita ini, dan mudah-mudahan kita kembali kepada landasan. Apa-apa pun Nabi kata taraktu fikum amrain, telah aku tinggalkan kepada kamu dua benda. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu takkan tersesat selagi mana kamu berpegang dengan keduanya. Kitab Allah, Quran, wa sunnatun Nabi, dan hadisku, sunnah Nabi ini, hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat teruskan pengkajian, tetapi janganlah tinggal langsung ilmu fardu ain. Yang tu penting sekali. Okey, dan mendekatkan diri dengan masyarakat dalam ilmu fardu kifayah, dan Dajjal pengkajian ini sebagai pelengkap. Salah ke untuk saya minat nak kaji kiamat ni? Salah ke? Saya minat. Tak salah. Sebab Huzaifah al-Yamani, sahabat Nabi, dia minat bab kiamat. Dan Nabi meraihkan minat dia itu. Banyak hadis tentang kiamat, tentang fitnah, tentang fitan kiamat, Nabi cerita kat dia. Tak salah. Nabi raihkan. Huzaifah, saya raihkan tuan-tuan. Tak salah. Cuma ada limit dia. Ya, mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan.
Terima kasih kerana sudi spend dalam masa cukup lama ni. Saya tak tahu berapa lama saya tak tengok. Mungkin sejam kot. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam next video. Kita akan bincang dalam topik yang mungkin agak ringan sikit lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.